Okay, so sekarang kita nak selesaikan masalah melibatkan operasi set. Jadi kat sini kita ada soalan. Sebuah kedai buku membuat kajian terhadap 200 pelanggan berkaitan dengan pembelian buku fiksyen atau bukan fiksyen. Kajian menunjukkan 114 beli buku bukan fiksyen, 52 membeli buku fiksyen, 27 beli kedua-duanya. Beli kedua-dua buku fiksyen dan bukan fiksyen. Jadi dia nak tiga perkara. Dia nak suruh kita hitung bilangan pelanggan yang beli buku fiksyen sahaja. Yang kedua dia nak yang bukan buku fiksyen, buku bukan fiksyen. Yang ketiga dia nak cari ada tak pelanggan yang tidak membeli sebarang buku. Jadi macam mana nak selesaikan? First kali kita kena labelkan dulu. So ada dua perkara kat sini. Buku fiksyen dan buku bukan fiksyen. Buku fiksyen dan buku bukan fiksyen. Jadi untuk buku fiksyen kita wakilkan sebagai set A. Set A. Buku bukan fiksyen set B. Yang membeli kedua-duanya ada 27. Untuk bilangan, bila kita buat Venn diagram, nombor kan ada titik, ini kita panggil dia unsur. Tapi kalau kita tak letak titik, yang ini adalah bilangan unsur. Yang ini unsur. Jadi saya letak 27 tanpa titik di situ. Next, kita nak cari. Dia kata ada 114 orang membeli buku bukan fiksyen. Buku fiksyen tadi kita label sebagai A, buku bukan fiksyen sebagai B. Jadi 114 bukan fiksyen. 114 tolak dengan 27. Jadi kita dapat nilainya 87. Untuk A, 52 orang membeli buku fiksyen. Jadi 52 tolak 27. Totalnya kita dapat 25. Boleh tak kita tentukan bilangan pelanggan yang beli buku fiksyen berapa orang? Buku fiksyen apa tadi? A. So ada 25 orang. Yang membeli buku bukan fiksyen sahaja ada 87. Ada tak yang tidak membeli sebarang buku? So kita try kira lah. Jumlahnya tadi kat sini, jumlah pelanggan dia ada 200 orang. So 200 tolak 25 tolak 27 tolak 87. So ada 61 orang. Untuk C, 61 orang yang tidak membeli sebarang buku. Jadi sekarang kita nak masuk kepada 4.3 gabungan operasi set. Yang ini adalah gabungan antara operasi kesatuan dan persilangan pada masa yang sama. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Kita selesaikan dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Namun, tapi kalau ada operasi yang dalam kurungan, dalam bracket, kita kena selesaikan yang dalam bracket dahulu. Next, contohnya bagaimana? Contohnya seperti soalan contoh 13 ni. Jadual menunjukkan hobi sekumpulan murid. Arif suka menyanyi, Zarif melukis, Lily menari, Amy menari dan menyanyi, Gita melukis, Iris suka tiga, melukis, menyanyi, menari, Ellen menyanyi dan menari, May menari dan melukis, J menyanyi dan melukis, Nani menari. Jadi ini maklumat. Kemudian ada tiga lah, maksudnya daripada tadi kita dapati ada tiga perkara yang hobi yang diorang suka. Satu, murid yang suka menyanyi, murid yang suka menari, dan
yang melukis. Okey, ada 3. Jadi berdasarkan jadual ataupun berdasarkan pernyataan di atas, kita nak mencari unsur bagi operasi P kesatuan Q dan persilangan dengan R. Sebelum kita nak tahu yang mana, kita kena tentukan dahulu. Unsur dalam set P. Okey. P yang suka menyanyi. So, Arif. Lagi siapa menyanyi? Amy. Menyanyi Iris. Alan. Menyanyi J. Okey. Ada lagi tak? Okey, Q yang suka menari. Jadi menari kita ada Lily. Kita ada Amy. Kita ada Iris. Kita ada Alan. Kita ada May dan Nani. Okey, R murid yang suka melukis. So, yang suka melukis kita ada Zarif. Kita ada Gita. Kita ada melukis Iris. Kita ada May. Dan juga J. Okey, jadi kita ambil satu contoh. Contoh yang pertama, kita nak cari P kesatuan Q dalam kurungan persilang dengan R. Jadi kita kena buat satu-satu. Kita kena cari dulu yang P kesatuan Q. Kalau kesatuan, simbol kesatuan maksudnya semua unsur dalam set P dan juga set Q. Jadi kita ada siapa? Kita ada Arif, Amy, Iris, Alan, J, Lily, May dengan Nani. Okey, kemudian kita tengok daripada yang purple ni ada tak yang sama dengan R. Sebabnya kalau yang ini kita kena cari unsur yang sama. Unsur yang sama daripada P kesatuan Q dengan set R. Jadi daripada sini kita check. Kita ada Arif, kita Iris. Okay, kita ada Iris, May, J. Okay, so ada 3 je kan? Jadi 3 tu lah yang kita senaraikan. Saya akan senaraikan guna warna lain, warna hitam. Jadi kesimpulannya untuk operasi yang ini unsurnya adalah dalam kurungan Iris, J dan May. Bagaimana kalau kita nak melukis gambar Raja Van? Dia suruh lukis gambar Raja Van serta kita nak lorekkan kawasan yang mewakili operasi yang pertama ni lah. Kita ambil contoh yang pertama tadi kan. Okay. So kalau daripada gambar Raja tadi daripada yang kita set tadi, kita dapati ada yang suka menyanyi, menari, ada yang menari melukis. Jadi kita buat secara gambaran kasar. Okay, ada 1. Sekejap ya, saya akan tulis besar sebab nama kan. 1, 2, 3. So kita ada set P, Q, R. Yang suka 3 tadi siapa? Iris. Okay, P
Lepas tu kita tengoklah ada tak P dengan Q ada yang sama tak. So kita ada Amy, Alan. Jadi kat sini Amy, Alan. Amy, Alan. Sebab sama. Iris tadi dia dah tulis kat tengah-tengah tadi. So next Q dengan R. Q dengan R ada yang sama tak? Kita tengok. Kita ada May. Kita ada May, Iris. So Iris dah tulis. Yang tinggal May. Kemudian kita tengok P dengan R pula. P dengan R. Kita ada Iris dengan J. So Iris dah. Yang tinggal J. Next, nak buat apa? Kita tengok yang tinggal kat sini. Untuk set P, kita tak tulis lagi Arif. Arif, Amy, Iris, Alan, J. Okay. Q, Lily. Lily tak ada. So, kita tulis nama Lily. Amy, Iris, Alan, May dengan Nani. R kita ada Zarif dengan, dia mesti ke titik tau, dengan Gita. Okay, lepas kita dah lukis, kita nak lorikkan kawasan bagi P, kesatuan Q yang bersilang dengan R. Jadi berdasarkan tadi kita dah tulis kat atas tadi, kita ada Iris, J dengan May. So, kita lorik yang situ je lah. Iris, J dengan May.